Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cik Wan Anis Suhailah binti Cik Wan Muhammad Rosdi dari kelas PISMP 3.02 ambilan Jun 2020 pengkhususan pendidikan Islam dengan angka giliran 202020234090. Hari ini akan melaksanakan pembentangan pengajaran menggunakan kemahiran mikro. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan 3 kemahiran mikro iaitu kemahiran set induksi, kemahiran penyoalan dan kemahiran penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan rindui. Apa khabar semua? Sihat? Dah makan belum? Sudah sedia ke nak belajar? Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung tajuk rahsia kita dalam segmen Mari Belajar Bersama Ustazah Anis. Okey, baiklah, sebelum tu bagi memberkati kelas kita pada hari ini, kita baca doa dulu ya. Siapakah insan yang bertuah hari ini? Ustazah nak pilih untuk baca doa. Okey. Ustazah menjemput Aisyah untuk mengetuai bacaan doa sebelum belajar. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wal syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Aisyah atas bacaan doa yang sangat merdu sebentar tadi. Okey, baiklah, kita baca syahadah pula. Baca bersama Ustazah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, baiklah. Untuk permulaan pembelajaran kita pada hari ini, kita tengok video dulu. Mari menonton video bersama Ustazah. Manahana. 4 sifat Nabi. Atas lagi. Jap. Warna ungu dah habis. Nah, biru ada. Hana nak ungu. Abang Omar tahu. Biru campur merah jadi ungu. Yeay. Bijaknya Umar, Fatona. Itu antara sifat-sifat Nabi. Oh. Apa lagi sifat-sifat Nabi? Ada 4 yang paling utama. 4 sifat Nabi. Wah, atuk. Mama. Berkata benar itu sidik, buat dengan betul amanah,
Ajarkan Islam itu tabligh, bijaksana itu fatona. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat Nabi yang kita patut contohi. Oh. Barulah boleh jadi hebat. Nabi Muhammad jujur, Siddiq. Nabi pemimpin yang Amanah. Nabi ajarkan Islam, Tabligh. Nabi bijaksana. Fatona. Nabi Muhammad kekasih Allah, insan mulia, cahaya terangi alam semesta. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat. Ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat. Ikutan kita semua. Hah? Kenapa? Sini. Berkata benar itu Siddiq. Buat dengan betul amanah. Ajarkan Islam itu tabligh. Bijaksana itu fatona. Nabi Muhammad membawa syafaat untuk kita, rahmat meliputi alam semesta. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat. Ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat. Ikutan kita semua. Ikuti sifat Rasulullah, Nabi Muhammad, kekasih Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Nafi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallah. La ilaha illallah. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat. Ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat. Ikutan kita semua. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat. Ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat. Ikutan kita semua. Nabi Muhammad jujur Siddiq. Nabi pemimpin yang amanah. Nabi ajarkan Islam tabligh. Nabi bijaksana fatona. Nabi kita yang terhebat. Ikutan kita semua. Okey, baiklah. Berdasarkan kepada video yang kita lihat sebentar tadi, saya nak tanya, siapa yang volunteer nak cerita apa yang dia dapat? Oh, ya. Saya suka dengar lagu Malah Hana Ustazah. Oh, ya. Ustazah pun suka dengan lagu ni. Okey, baiklah. Soalan yang pertama, Ustazah tujukan kepada Afiq. Berapakah sifat Rasulullah yang terdapat di dalam video tersebut? Berapa, Afiq? 4. Ya, betul. Okey, soalan kedua. Apakah sifat-sifat Rasulullah yang boleh dilihat daripada video yang telah ditonton? Berapa? 4 tadi kan? Apa sifat-sifat tersebut? Hana, jelaskan. Siddiq, ya betul. Amanah, ya betul. Tabligh, ya betul. Dan fatanah, ya betul. Okey. Soalan yang ketiga. Apakah sifat yang menunjukkan Nabi selalu berdakwah menyebarkan Islam? Sebutkan satu sifat yang menunjukkan Nabi ni selalu berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Apa? Tabligh. Betul. Tabligh maksudnya menyampaikan, menyebarkan. Pelajaran kita pada hari ini ialah seterusnya meneladani lihat sifat pada tabligh. kalimah dari hadis yang saya tunjukkan pada skrin ni. Kat sini kita ada 4 perkataan kan.
Okey, jom ikut Ustazah baca dulu. Okey, balighu anni walau ayah. Maksudnya, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Okey, pada asalnya, menyampaikan ilmu ni merupakan suatu tuntutan dalam Islam. Berdasarkan kepada hadis Nabi yang kita baca sebentar tadi, balighu anni walau ayah. Maksudnya, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya merupakan suatu hadis yang sahih lah. Kemudian, untuk menyampaikan ilmu tu kepada orang lain, kita perlukan kepada beberapa kriteria, iaitu contohnya pertama, perlulah seorang pemberi ilmu itu memiliki ilmu. Berkata hukama, qalal hukama faqad asy-syai' la yu'tihi. Maksudnya, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberi sesuatu itu. Justru itu, orang yang tidak ada ilmu tak patut mengajar orang lain, tetapi dia perlu belajar dan tidak salah untuk menyatakan aku tidak tahu. Contohnya orang tanya kita apa-apa, kita tak tahu. Kita cakap je lah, aku tak tahu. Jangan kita mereka-reka suatu ilmu tu. Ilmu itu sendiri tidak betul. Tidak boleh menyampaikan ilmu yang tidak betul kepada orang lain. Contohnya, seseorang tu dia nak mengajar pasal tauhid, pasal akidah. Tapi dia tak tahu tauhid, hakikat tauhid tu dan perbezaan dengan syirik. Jadi ilmu itu perlu disampaikan dengan cara yang sesuai dan berhikmah. Kita berpindah pula kepada kisah-kisah yang menunjukkan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peristiwa di Bukit Safa. Siapa tahu peristiwa ni macam mana? Tak tahu? Nanti saya cerita. Yang kedua, dakwah secara rahsia. Sir maksudnya. Sir tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya rahsia. Yang ketiga, dakwah dengan penulisan. Nabi menulislah maksudnya. Dan yang keempat, peristiwa di Taif. Kita berbalik kepada kisah keunggulan Nabi Muhammad yang pertama, iaitu berdakwah di Bukit Safa. Okey, ketika mana turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahbataka minhumul mukhlasin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar naik ke Bukit Safa dan menyerukan, wahai sekalian manusia. Orang-orang Quraisy pun berkata, siapakah orang ini? Akhirnya mereka pun berkumpul kepada baginda. Baginda bersabda, bagaimanakah pendapat kalian jika aku mengabarkan bahawa di balik Bukit Safa itu ada pasukan berkuda akan keluar menerkam kalian? Apakah kalian akan membenarkanku? Mereka pun menjawab, ya, kami belum pernah mendengar bahawa kamu berdusta. Baginda kemudian bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang memberi peringatan yang bahawa kalian di hadapanku ada azab yang sangat pedih. Maka Abu Lahab pun berkata, celaka kamu wahai Muhammad. Apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami? Setelah Abu Lahab pergi, maka turunlah ayat, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Maksudnya, celakalah kamu wahai Abu Lahab. Dan pada hari itu Al-Mashi membacanya, Abi lahabin wa tamb. Sungguh. Maksudnya, sungguh. Ia memang celaka. Nak ceritakan betapa hebatnya Rasulullah ini menyampaikan dakwah walaupun ditentang sekeras-kerasnya oleh Abu Lahab yang tidak percaya akan dakwah baginda. Kita pergi pula kepada kisah kedua tentang sifat keunggulan Nabi. Kisah-kisah keunggulan Nabi, iaitu Nabi berdakwah secara penulisan. Maksudnya di sini, Nabi menulis surat kepada raja-raja dan pembesar. Okey. Salah satu surat yang dikirimkan itu adalah kepada Raja Kisra, iaitu Raja Persia. Okey. Nabi menulis surat yang berisi menyuruh raja tersebut untuk mengakui bahawa
Allah adalah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maksudnya untuk mentauhidkan raja tersebut. Okey. Kemudian Nabi memberi surat tersebut kepada sahabat dan menyuruhnya mengirim kepada Raja Persia. Okey. Setelah sampai surat tersebut dibaca oleh Raja Kisra itu, kemudian langsung diterus koyak-koyakkan surat tu dan berkata, seorang hamba yang hina ini dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku. Mendengar kabar ini, Nabi Muhammad pun berkata, semoga Allah mengoyak-ngoyakkan kerajaannya. Selepas daripada Nabi berkata tersebut, maka sabda Nabi itu terbukti kebenarannya. Jadi setelah membaca surat tersebut, Kisra menulis surat kepada Barzan. Kiriman 2 orang anak buahnya yang kuat kepada Hijaz itu agar mereka membawanya kepadaku. Lalu Barzan memilih 2 orang anak buahnya dan mengutus mereka dengan membawa surat yang dikirim kepada Nabi tersebut. Di mana surat itu berisi perintah agar membawa Nabi kepada Raja Kisra. Nabi pun memerintahkan agar kedua utusan itu menemui dirinya esokan hari. Pada saat itu, tengah terjadi pemberontakan besar terhadap Kisra yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Itu terjadi setelah pasukannya mengalami kekalahan yang besar melawan pasukan Kaisar Romawi. Putera mahkota Kisra bangkit menyerang ayahnya, kemudian membunuhnya dan mengambil alih tampuk kekuasaan. Jadi pembunuhan ini terjadi pada waktu malam. Nabi Muhammad mengetahui persoalan ini melalui wahyu. Dan keesokan harinya, iaitu hari kedua, utusan itu datang menemui Nabi. Nabi pun mengetahui, memberitahukan pembunuhan itu kepada keduanya. Apakah kau sedar atas apa yang engkau katakan? Tanya kedua utusan itu. Kami tadinya telah memberi ancaman yang lebih ringan kepadamu. Sekarang, apa kau berani bila kami menulis perkataanmu ini dan melaporkan kepada raja? Kata keduanya, Nabi menjawab, silakan, ceritakan hal itu kepada raja kalian. Katakan bahawa agama dan kekuasaanku ini akan mencapai apa yang telah dicapai Kisra dan akan sampai di hujung dunia. Katakan juga kepadanya, jika masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada dalam kekuasaanmu dan aku jadikan dirimu sebagai raja atas kaummu. Kata Nabi, lalu keluarlah keduanya, 2 orang yang dikirim tadi tu, dari hadapan Nabi Muhammad dan pulang menghadap Barzan dan menceritakan segalanya kepada Barzan. Selepas itu, datang surat berisi pemberitahuan tentang pembunuhan Shirawih terhadap ayahnya. Dalam surat itu, Shirawih berkata, perhatikanlah orang yang ayahku menulis surat kepadamu, iaitu Nabi Muhammad lah, mengenai dirinya. Dan jangan engkau membuatnya marah sampai datang perintahku padamu. Jadi, peristiwa penulisan surat ini akhirnya menjadi sebab masuknya Raja Barzan itu, masuknya Barzan ke dalam agama Islam. Dan orang-orang Persia turut masuk Islam. Kisah yang ketiga, berdakwah secara rahsia. Rahsia maksudnya sir. Secara diam-diam, tidak menyebarkan dakwah secara meluas lah maksudnya. Kenapa Nabi buat dakwah ni secara rahsia? Sebab pada peringkat awal, Nabi takut ada tentangan-tentangan yang berlaku dan dakwah secara sir rahsia ni hanya yang terlibat ni adalah ahli keluarga Nabi dan kaum-kaum kerabatnya sahaja. Okey. Di mana lokasinya? Lokasinya Nabi menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai pusat dakwah secara rahsia ni sebab rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni jauh daripada orang dan tidak mungkin bila orang penentang ni akan fikir tak mungkinlah dakwah dibuat secara dekat rumah dia tu sebab rumah dia tu kedudukan yang sangat jauh. Dan yang kedua,
Sebabkan Al-Arqam ni seorang pemuda yang muda. Tak mungkinlah dia ni memeluk agama Islam. Jadi sebab itulah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dipilih menjadi pusat penyebaran dakwah secara rahsia. Dan yang terlibat hanyalah kaum kerabat Nabi sepertinya Siti Khadijah, Ali bin Abu Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman Affan dan sebagainya lah. Okey. Dengar baik-baik, nanti saya nak tanya soalan. Okey. Ketika ni bilangan pengganu Islam sangatlah sedikit. Sebab itulah Nabi membuat secara rahsia untuk mengelakkan penentangan orang Quraisy. Okey. Okey, itu sahaja. Berkenaan dakwah secara rahsia. Sekarang saya nak tanya. Apa maksud dakwah secara rahsia? Akil, jawab. Dakwah tidak dibuat secara terang-terangan. Betul. Maksudnya, dakwah dibuat secara rahsia di antara ahli keluarga Nabi dan orang terdekat sahaja. Maksudnya tidak meluas. Itu rahsia. Dan rahsia juga di mana Nabi menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang jauh daripada orang lain sebagai tempat rahsia lah kata. Yang kedua, soalan Zazah. Senaraikan tokoh-tokoh yang diislamkan Nabi Muhammad SAW melalui dakwah secara rahsia. Khadijah? Betul lagi. Zubair? Betul lagi. Arqam. Termasuklah Arqam bin Abi Al-Arqam sendiri. Itu pemilik rumah tu. Okey. Soalan ketiga. Mengapakah Nabi Muhammad menggunakan dakwah secara rahsia? Tak tahu? Tak tahu. Tak fokus ni. Okey. Sebabnya Nabi Muhammad ketika ni bilangan pengganu Islam masih lagi sedikit. Jadi untuk mengelakkan daripada penentangan orang Quraisy, Nabi memilih dakwah secara rahsia. Jadi untuk menjaga asas Islam tu supaya tidak dihancurkan oleh masyarakat Quraisy. Maksudnya Nabi nak kuatkan yang asas dulu, yang kaum kerabatnya dahulu. Okey. Dan juga Nabi nak mengelakkan daripada penyiksaan. Ketika tu bila orang tahu ada sesiapa yang masuk Islam, mereka ni kena seksa. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah kan? Dia diseksa. Diseksa di tengah padang pasir panas. Diletakkan batu dan diseksa. Tapi Bilal tetap menyebut Ahad. Ahad. Yang satu. Allah. Allah maksudnya. Bilal, betapa kuatnya jiwa Bilal ni sehingga dia diseksa di panas terik matahari tetapi mulutnya masih menyebut Ahad. Ahad. Allah. Allah. Nak cakap betapa kuatnya akidah umat Islam ketika waktu itu. Kalau kita sekarang dah diugut sikit pun tak nak dah. Takut dah. Okey, cerita yang terakhir tentang dakwah Nabi di Taif. Nak dengar lagi tak? Okey. Ceritanya macam ni. Pada suatu hari Rasulullah menuju ke Taif. Rasulullah ni ditemani oleh sahabatnya iaitu Zaid bin Harithah. Mereka ni pergi ke Taif dengan berjalan kaki. Sejauh 50 batu menempuh panas terik mentari. Maksudnya jalan kaki je. Hawa panas terik padang pasir tidak sedikit pun menggoyahkan semangat Nabi untuk menyebarkan Islam di Taif. Keimanan adalah sebaik-baik bekalan hati dan jiwa yang dibawa oleh Nabi. Setibanya Nabi dan Zaid ni di Taif, Rasulullah telah bertemu dengan 3 orang bersaudara yang menjadi pemimpin Bani Thaqif iaitu Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Okey, Rasulullah terus mengajak mereka kepada Islam dan sama-sama memberi pertolongan untuk menegakkannya kepada mereka bertiga. Sebaik saja Rasulullah SAW selesai bercakap, salah seorang daripada mereka telah bangun dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan beriman kepada kamu sehingga terkoyak kelambu Kaabah." Seterusnya, saudara yang kedua pula bangun dan berkata, "Apakah Allah tidak ada pilihan lain dari kamu untuk melantik menjadi Rasul?" Dia memperlekehkan kerasulan Nabi. Sementara saudara yang ketiga pula berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bercakap lagi dengan kamu. Kalau kamu adalah Nabi, amat berbahaya bagiku sekiranya aku tidak beriman. Tetapi sekiranya kamu menipu terhadap Allah, sepatutnya aku tidak bercakap
aku tidak bercakap dengan kamu. Demikian sambutan para pemimpin Taif dengan terus terang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dan menghina Nabi Muhammad. Namun Rasulullah SAW tetap sabar. Baginda tidak berputus asa, sebaliknya baginda berkata kepada mereka, jika kamu telah melakukan apa yang kamu mahu lakukan, diamlah sekadar itu. Janganlah lakukan lebih daripada itu terhadapku. Dengan penuh sombong, mereka bertiga tu berkata, keluarlah daripada negeri kami. Lalu mereka telah mengumpul dan mengerahkan seluruh hamba abdi dan orang-orang yang bodoh, mengerumuni Nabi dan mengarahkan mereka membaling batu-batu kepada Rasulullah dan memaki hamun kiri dan kanan jalan yang Nabi lalui ketika itu. Lalu mereka merejam urat keting Nabi sehingga kedua-dua kasut yang dipakai oleh Nabi dibasahi oleh darah. Maksudnya berdarah daripada atas ni sampai masuk ke dalam kasut yang dipakai oleh Nabi tu. Zaid bin Harisah cuba melindungi Nabi, tetapi dia pun turut tercedera ketika itu kerana dia berjalan bersama Nabi. Okey, Rasulullah SAW dan Zaid pun berjalan pergi berehat di bawah sebatang pokok anggur yang rindang. Lalu Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah dan merintih kerana sedihnya hati Rasulullah kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah ketika itu tidak pun mendoakan keburukan kepada orang-orang yang membuat jahat kepadanya. Tetapi Rasulullah membalas dengan doa yang baik. Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nak ceritanya besarnya pengorbanan Nabi sehingga Nabi ni berdarah, dihina, dilempar dan sebagainya, dilempar najis, dilepas batu, tapi Nabi tetap teguh dan kukuh di jalan Allah untuk menyampaikan dakwah itu. Sehinggalah sampai kepada kita hari ini. Kita orang Islam kan? Kita pun dapat merasai kesan daripada dakwah Nabi Muhammad tu. Okey, baiklah. Itu sahaja 4 cerita tentang keunggulan Sifat tabligh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.